Assalamualaikum dan salam sejahtera saya mengucapkan kepada semua. Nama saya Ko Ying Hong dan nombor metrik saya adalah 10.21 F1062. Hari ini, kumpulan saya akan menerangkan tentang pengaruh media massa kepada tingkah laku individu. Saya akan memulakan presentasi ini dengan pengenalan topik. Secara umumnya, masyarakat kini sedang akan gejala dan masalah sosial yang membawa kepada keruntuhan akhlak yang wujud di negara ini. Perkara ini tidak boleh diketepikan apabila kita sering dihebohkan dalam media tentang isu-isu sosial yang biasa berlaku seperti lari dari rumah, penggunaan dada, penting kelas, sombong maram, seks bebas, dan berbagai gejala sosial yang lain. Perkara ini berlaku dari berbagai sebab dan faktor. Namun, yang ingin dibincangkan pada kali ini adalah daripada faktor media massa. Faktor ini diperlihatkan sebagai salah satu faktor yang sangat besar dan merumitkan, namun sering tidak direntakan oleh masyarakat, terutamanya yang mempunyai tanggungjawab sebagai pembentuk masyarakat, iaitu ibu bapa dan guru. Dalam dunia tanpa sempadan, media massa memainkan peranan penting sebagai medium penyebaran maklumat sehingga hampir semua urusan kini hanya di atas talian dan yang menunjukkan betapa pentingnya media massa terhadap masyarakat. Boleh dikatakan, hampir setiap rumah mempunyai televisyen, komputer, dan net radio. Namun, di sebalik kepentingan itu, banyak juga keburukan daripadanya kerana medium ini tidak telah disalahguna. Sebenarnya, apakah keburukan media massa sehingga menjadi faktor keruntuhan akhlak masyarakat? Kesan yang kita lihat hari ini, bagaimana faktor ini memberi kesan yang sangat buruk kerana mesejnya tidak jelas dilihat. Jika perkara ini tidak dibentuk dengan baik, maka hilanglah maruah agama, bangsa, dan negara. Sekarang, mari kita lihat pendapat ibu bapa tentang media massa. Menurut gue sosial media tuh toxic banget. Dimana kayak orang-orang tuh di sana berlomba-lomba menunjukkan kebahagiaannya, bukan hanya untuk kayak memberikan vibrasi positif kepada orang lain, tapi kayak pokoknya untuk hal-hal lain yang sebenarnya tujuannya bukan hanya untuk memberikan vibrasi positif gitu loh. Istilahnya ada juga yang kayak mungkin sekedar pamer atau mungkin kayak ada tujuan-tujuan tertentu terhadap individual tertentu. Sekarang, saya akan menerangkan tentang 3 objektif penghasilan video ini. Kajian ini dilaksanakan adalah untuk bagi mengenal pasti pengaruh media massa terhadap keruntuhan akhlak pelajar. Secara khususnya, objektif kajian penyelidikan ini adalah seperti berikut. Yang pertamanya adalah untuk mengenal pasti permasalahan akhlak yang membabikan pelajar. Yang seterusnya adalah untuk melihat sejauh mana hubungan media massa dalam penyumbang kepada keruntuhan akhlak. Yang akhirnya adalah untuk mengenal pasti pengaruh media massa terhadap akhlak di kalangan pelajar. Sekarang saya akan menyerahkan kepada Syamista untuk meneruskan. Terima kasih Ko Yin Hong. Saya Syarmista dan nombor metrik saya 10DT21F1116. Saya akan bentangkan punca berlakunya permasalahan tersebut. Punca yang pertama adalah pengaruh orang sekeliling yang membolehkan seseorang individu untuk terdedah kepada media massa. Akses yang lebih mudah kepada media massa telah membolehkan lebih ramai individu untuk menggunakannya. Terdapat pelbagai jenis kandungan yang memenuhi keperluan ramai individu daripada kumpulan umur yang berbeza. Lebih ramai orang terdedah kepada media massa. Kandungan di televisyen menarik perhatian penonton yang boleh menyebabkan perubahan tingkah laku. Seterusnya, pengaruh media massa barat juga memainkan peranan yang penting dalam perubahan tingkah laku penonton kerana kandungan barat adalah lebih ganas dan agresif. Seterusnya, saya akan membentangkan kesan permasalahan tersebut. Kesan pertama adalah media massa mendorong individu menjadi lalai dan membuang masa. Terdapat beberapa buah rancangan televisyen yang bercorak hiburan semata-mata dan menjadi kegilaan individu. Program seperti ini tidak berfaedah kerana tidak dapat merangsang perkembangan minda dan tingkah laku individu. Ini dapat merosakkan minda dan perkembangan individu. Kesan kedua adalah
Media massa juga boleh mendatangkan gejala negatif tingkah laku individu. Biasanya individu yang mudah terpengaruh dengan gejala negatif ini hasil daripada program di media massa. Media massa yang sering mempengaruhi tingkah laku individu ini sering mempengaruhi tingkah laku individu. Individu yang melayari internet di halaman yang bercorak negatif sehingga terdorong melakukan gejala negatif tersebut. Kesan yang akhir adalah media massa seperti televisyen dan smartphone banyak mempengaruhi minda dan tingkah laku individu. Cerita tengah pergaduhan amat diminati oleh individu. Terdapat individu yang meniru aksi ganas dan agresif yang terdapat di televisyen. Tidak hairanlah berlakunya beberapa kejadian individu yang meniru perbuatan ganas dan agresif itu. Dengan melakukan perkara yang agresif ini memberi impak yang besar kepada masyarakat dan individu tersebut. Itu saja daripada saya serahkan kepada Fong Xiaowei. Salam sejahtera, nama saya Fung Xiaowei dan nomor pendaftaran saya ialah 10DT20F1069. Saya akan meneruskan membincangkan 3 cara mengatasi permasalahan tersebut. Langkah yang pertama ialah kerajaan menetapkan dasar panduan. Dalam hal ini, kerajaan boleh mengukuhkan bimbingan yang betul dan berkesan terhadap masalah psikologi remaja. Kerajaan perlu memperkasarkan kerja kaunseling psikologi untuk remaja, termasuk menambah bilangan pusat kaunseling psikologi dan menjalankan kaunseling psikologi telefon dan perkhidmatan lain. Rangkaian daripada berkemungkinan terjerat oleh pengukuhan, pengurusan dan pendidikan. Kesan negatif terhadap psikologi remaja. Langkah kedua ialah penubuhan sekolah dan teknologi pendidikan. Dalam hal ini, kemahiran maklumat diajar secukupnya kepada golongan muda. Di samping menguasai pengetahuan maklumat yang diperlukan, golongan muda boleh meningkatkan keupayaan mereka untuk memperoleh, menerima dan memproses maklumat dalam berbagai jenis maklumat, supaya mereka boleh mendapatkan maklumat berkesan mereka sendiri secara bebas dan bebas dalam masyarakat maklumat. Langkah terakhir ialah perlindungan pembinaan keluarga. Dalam hal ini, ibu bapa perlulah mengukuhkan penjagaan dan penanaman kanak-kanak. Ibu bapa juga harus memberi perhatian yang cukup kepada masalah pemisahan personaliti dan pengacingan pengetahuan dan tindakan yang disebutkan oleh pendedahan berlebihan remaja kepada rangkaian komputer dan berusaha untuk membantu anak-anak mereka memulihkan emosi mereka, membetulkan peranan mereka dan mengukuhkan tanggungjawab mereka dan membimbing anak-anak mereka. Ibu bapa mereka juga perlu menggalakkan autonomi dan disiplin diri kanak-kanak. Remaja terdedah kepada kekurangan penentuan nasib sendiri dan kawalan diri dalam penggunaan media. Jadi kita harus memberi tumpuan kepada membimbing kanak-kanak untuk meningkatkan rasa autonomi dan disiplin diri mereka dalam kehidupan seharian mereka. Selanjutnya, saya akan memberikan kepada Fung Xiao untuk meneruskan. Salam sejahtera, nama saya Fung Xiao dan nomor pendaftaran saya ialah 10DT21F1020. Saya ingin membincangkan kesimpulan dan pengajaran pengaruh media massa terhadap tingkah laku individu. Pengaruh media massa dan hubungannya dengan pembentukan akhlak mulia adalah sangat penting dalam membentuk perbuatan manusia dan apa sahaja yang lahir daripada manusia itu sendiri. Sebenarnya perbuatan manusia mempunyai hubungan yang erat dengan sifat dan pembawaan yang ada di dalam hatinya. Kepentingan pembinaan akhlak mulia dan hubungannya dengan media massa juga dapat dilihat dari aspek pertimbangan sebelum membuat atau meninggalkan sesuatu tindakan. Islam menekankan agar manusia berpegang kepada norma-norma akhlak dan mencintai akhlak yang baik serta berusaha melaksanakannya dalam kehidupannya, sehingga setiap muslim sentiasa berakhlak baik dan pengaruh akhlak juga jelas kelihatan dalam amal perbuatannya. Sebelumnya, pengajarannya ialah kita hendaklah rajin belajar dan tidak ketagihan dalam media massa. Selain itu, kita hendaklah mempunyai akhlak yang tinggi untuk mengelak daripada terpengaruh dengan media massa. Sebelumnya, ini adalah sumber rujukan yang kita gunakan untuk membantu kita menyiapkan e-folio. Ini saja untuk kesimpulan kami. Sekian, terima kasih.